mimpi ngeri buat Dr. Samsu Anbia. Bagi doktor, keperitan dijangkiti wabak itu sukar digambarkan dan masih menjadi igauan ngeri dalam hidupnya. Dan saya tak lalu makan sehingga berat badan turun sebanyak 9 kilogram. Malah baru makan je membuatkan saya rasa loyak. Dan untuk mendapatkan gambaran sebenar bagaimana keperitan yang dilalui dan nasihat penting beliau bersama dengan Dr. Samsu Anbia Ismail, bekas pesakit COVID-19 di talian untuk berkongsi pengalaman barangkali sebagai iktibar untuk kita bersama. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor berada di mana sekarang ini? Sedang bekerja di hospital Sulaiman. Ya, apabila membaca sejarah rentetan kisah doktor sendiri, ada banyak perkara yang saya rasa ingin diluahkan kepada masyarakat. Kerana sebelum itu saya ingin dapatkan gambaran bagaimana peringkat awal penerimaan doktor ketika disahkan positif. Silakan doktor. Okeylah, pastilah. Ya. Siapa pun yang kena, pasti peringkat awal itu tidak boleh menerima kenyataan. Selalu sangat risau, terutama kesihatan diri dan juga kesihatan keluarga lah. Pasal kita tahu kes-kes ni berjangkit kan. Dan kita tak nampak kuman virus ni. Jadi tentu saya agak risau tentang diri saya dan juga keluarga dan juga masyarakat sekitar. Okay. Jadi doktor, sebagai seorang frontliners, petugas barisan harapan, pastinya setiap hari doktor berdepan dengan pesakit yang disahkan positif COVID-19 dan ketika pernah tak doktor terlintas di fikiran doktor sendiri bahawa doktor sebagai petugas barisan harapan yang merawat pesakit, doktor sendiri yang akan terkena jangkitan COVID-19 dan bagaimana reaksi dan penerimaan rakan sekerja dan keluarga? Jadi semua pun ada kemungkinan, ada risiko dijangkiti. Pasal kita tak nampak dan kita tahu mungkin kita akan terkena di mana-mana. Jadi bila terutama yang berisiko orang yang tak mampu duduk di rumah. Macam saranan kementerian ialah kita duduk di rumah. Tapi ada orang yang tak mampu duduk di rumah kerana tanggungjawab kerjaya. Terutama saya, polis, askar semua. Jadi bila kita terpaksa keluar, jadi kita terpaksa berhati-hati. Tapi bila terkena juga, pastilah ada kesan fobia atau ketakutan di kalangan kawan-kawan kan bila ada yang terkena kan. Dan mungkin kita akan dapat penyebaran sesama kita. Tapi apa akan daya kita terpaksa juga kerana demi tanggungjawab tugas. Kita terpaksa terima. Itu ialah saya rasa part of the job spec lah. Memang kita dah dalam bidang ni. Nak tak nak kita berdepan risiko dijangkiti, tapi apa kita yang penting ialah bagaimana kita menjaga diri kita dulu. Biasa dalam semua rawatan, first is danger. Maksud danger kepada diri kita dan juga danger kepada pesakit. Setiap kali saya merawat, kita mesti ingat diri kita dulu. Kita kena jaga kita punya keselamatan kita. Ya, perjuangan yang cukup hebat menjadi bualan masyarakat sebab ini melibatkan keluarga dan doktor sendiri berdepan situasi yang ialah menyerang sistem pernafasan ketika itu. Jadi macam mana memberikan minda yang positif ketika itu? Sebab doktor seorang pengamal perubatan, ahli keluarga pada masa yang sama juga berjuang. Jadi macam mana mendapatkan kekuatan untuk kekal dalam set minda yang sangat baik, positif supaya memberikan aura juga kepada keluarga yang ketika itu dalam tempoh kuarantin, doktor? Peringkat awal saya diambil dahulu. Ya. Jadi pasti keluarga saya memang sangat tertekan masa itu. Sangat beremosi dan tertekan kerana saya diambil dahulu. Lepas itu baru mereka disaring. Jadi bila saya meninggalkan mereka, perasaan tak dapat digambarkan. Semua dalam keadaan tertekan. Saya tertekan dan keluarga saya tertekan. Adakah saya akan bertemu sekali lagi. Tapi Alhamdulillah. Bukanlah Alhamdulillah saya dapat penyakit beramai-ramai. Tapi rahmat di sebaliknya tu, kami dapat bersatu semula sebagai sebuah keluarga di satu tempat. Jadi saya rasa separuh daripada masalah saya itu selesai dan itu dah memberikan kekuatan. Bila saya melihat anak saya, di depan mata memberi kekuatan walaupun saya tak apa-apa sihat dan anak saya pun tak apa sihat masa itu. Lama-kelamaan bila kita dah berjaya melawan peringkat awal penyakit itu, bila ada sedikit kekuatan, saya nampak yang memberi saya aura ialah anak-anak saya. Bila anak-anak saya mula ceria, cuba menghiburkan, memberi mesej positif pada saya dan isteri, saya dapat semangat, satu semangat. Dan tiba-tiba pula anak saya masa tu terkisah kami ni tersebar sikit lah. Jadi masyarakat memberikan saya satu semangat juga lah. Walaupun saya sebenarnya memberi sedikit
kekuatan pada waris-waris yang di sana. Tapi dalam masa sama, saya pun dapat kekuatan daripada semua warga-warga di luar sana. Kalau, yalah, saya dalam buat selama 28 hari. Saya pun tak tahu 14 hari. Tak tahu apa berlaku kat luar. Ya. Tapi bila kita dapat daripada social media tu, saya dapat sikit kekuatan lah. Dan sama-sama berkongsi maklumat untuk sama-sama untuk meringankan bebanan dan tekanan pada masyarakat di luar masa tu. Okey, jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit bagaimana keadaan doktor sekarang, mungkin ada apa-apa perubahan dan sebagainya? Alhamdulillah, saya keluarga sihat. Daripada saya ni ada masalah macam masalah paru-paru, semput. Tapi tak tahulah, saya ni bagi saya lah. Saya kurang mengambil rawatan untuk... Dulu saya, kalau saya semput, saya kena ambil pam. Okey. Tapi alhamdulillah, kekerapan itu agak kurang. Tak tahulah sebab apa kan. Kekerapan itu agak kurang saya mengambil ubat sekarang ni. Dan saya alhamdulillah sihat. Mampu beriadah, mampu melakukan aktiviti fizikal. Alhamdulillah. Ya, doktor, mungkin ada juga yang bertanya dari segi tadi doktor sebutkan tentang kurang mengambil ubat. Mungkin kerana self-healing ataupun meningkatkan tahap imunisasi, buat apa yang perlu untuk ketahanan tubuh badan, doktor? Ya. Saya tak dapat nak jelaskan secara saintifik lah. Apa yang saya jelaskan daripada pengalaman saya sendiri lah. Okey. Kalau dulu saya macam seminggu tu saya kena ambil rescue treatment tu lah. Maksudnya saya ni macam, lepas tu kita kena ambil hari-hari kan. Tapi saya tak ambil hari-hari. Bila saya semput, saya ambil rescue treatment daripada untuk pump tu lah. Dulu macam seminggu 3-4 kali. Kalau saya nak jogging, saya kena pump. Sekarang ni agak kurang. Kalau betul-betul saya dapat flu, baru saya akan sedikit semput lah. Saya tak tahu sebab di balik tu lah. Saya tak boleh nak komen. Ya, tapi saya gembira membaca satu artikel yang menulis bahawa doktor mengulas tentang nikmatnya sihat itu, ya. Dan dapat kembali bekerja lah, satu rahmat yang cukup besar, dapat kembali berkhidmat kepada masyarakat di hospital, doktor. Ya. Yalah, di hari Jumaat ni kan. Terkira kan. Ya. Yalah, bila kita, kadang-kadang kita benda yang biasa kita tak nampak kan. Benda yang biasa bagi saya lah, kadang-kadang analogi saya simple je kan. Dulu saya ada side mirror kereta contoh kan. Side mirror tu saya tak pernah ambil pertama kisah kan. Sekali orang langgar side mirror tu, saya cabut kan. Side mirror tu saya sangat penting bagi saya untuk saya memandu. Jadi macam tu lah saya punya analogi. Kadang-kadang kita ni sihat lama, kita macam buat tak tahu kan. Ya. Jadi kita tak ambil berat. Tapi bila kita kehilangan atau sakit tu, yalah, bagi kita berserah lah. Itu mungkin Allah nak bagi kita pengajaran, peringatan untuk supaya kita lebih takwa pada dia lah. Jadi hargailah nikmat kesihatan tu bagi saya. Baik. Terima kasih doktor perkongsian yang cukup penting kepada semua, dan doktor berkali mengingatkan bahawa pentingnya kawalan kendiri, sentiasa berhati-hati, duduk rumah kalau tiada sebarang keperluan. Betul. Dan doktor yang pernah diuji sekeluarga, namun mereka ni tabah kuat. Yang paling penting kita nampak keakraban keluarga itu menyerlah, ada rahmat di sebaliknya, di sebalik ujian itu. Betul, kerana kita tahu wabak COVID-19 ini menyerang tidak kira siapa, tidak kenal pangkat, rupa, bangsa ataupun agama.